Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farhan Harid bin Mastarin merupakan seorang pengawas tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau, Sabah. Khususnya tanpa membuang masa, saya akan memulakan resensi buku saya. Novel yang paling menyentuh dan berjaya meninggalkan kesan yang mendalam kepada saya ialah novel berjudul Pelukis Jalanan, karya Teme Abdullah. Novel ini terbitkan oleh Iman Publication Sendirian Berhad pada tahun 2016. Novel ini berbeza dengan 4 novel lain yang telah saya baca sebelum ini, karena kisahnya lebih dekat kepada saya, yang bertemakan kehidupan seorang pelajar lepasan SPM yang gigih dalam menghadapi liku-liku kehidupan semasa melanjutkan pengajiannya ke luar negara. Ceritanya bermula apabila Teme menolak beasiswa yang ditawarkannya untuk melanjutkan pengajiannya ke luar negara, namun berubah pikiran dan terpaksa meneruskan pengajiannya ke luar negara dengan biaya sendiri, sambil perlu mengambil upah kerja sambilan. Hidupannya menjadi semakin parah apabila rakan sekelasnya, yaitu Orange, mensabotaj dalam satu kerja kumpulan mereka. Walaupun kecewa dengan sikap rakannya itu, Teme tetap tidak mengalah dengan ujian yang dihadapinya. Sebaliknya, dia mulai melukis di jalanan sehingga berjaya menambat hati masyarakat dan menempah nama di Instagram. Dan kini dikenali sebagai Teme si pelukis jalanan. Baiklah, kini saya akan beralih pula kepada watak dan perwatakan dalam novel ini. Seperti yang kita tahu, Teme merupakan watak utama dalam novel ini. Perwatakan paling ketara yang dapat saya lihat dalam dirinya adalah dia merupakan seorang yang gigih. Contohnya, dia tetap gigih untuk menyambung pengajiannya ke luar negara dengan mengambil inisiatif untuk melakukan kerja sambilan bagi mencari uang ketika berada di sana. Dalam pada itu, terdapat juga watak sampingan seperti Orange yang merupakan seorang yang licik. Contohnya Orange yang sebelum ini merupakan seorang rakan yang baik kepada Teme, namun pada akhirnya dia telah mensabotaj kerja kumpulan mereka dan menyebabkan Teme hampir berputus asa dengan ujian yang dihadapinya. Khususnya untuk nilai murni yang saya peroleh daripada novel ini pula adalah nilai keberanian. Contohnya jelas terlihat apabila Teme tetap berani untuk melanjutkan pengajiannya ke London walaupun tanpa persiapan yang rapi. Tambahan lagi, terdapat juga beberapa pengajaran yang terdapat dalam novel ini. Dan antaranya ialah kita haruslah gigih dalam menyelesaikan sesuatu masalah demi mencapai kejayaan yang diimpikan. Misalnya Teme yang bekerja sambil belajar ketika dia ditimpa masalah dengan sumber keuangan yang tidak mencukupi semasa berada di London. Baiklah, secara keseluruhannya, novel Pelukis Jalanan ini memberi kesan kepada diri saya, khususnya dalam memikirkan liku-liku kehidupan yang bakal saya tempuhi selepas menduduki peperiksaan SPM. Saya dapat membayangkan diri saya berada di tempat Teme. Saya perlu memikirkan dan mengatur strategi terbaik untuk diri saya lebih awal lagi, agar tidak menjadi seperti Teme yang terpaksa melalui pelbagai kesukaran semasa berada di London. Sebagai contoh, sebelum mendapat keputusan SPM, saya sudah memikirkan hala tuju saya selepas ini. Di samping perlu ada perbincangan dengan ahli keluarga, khususnya ibu bapa. Selain itu, saya juga memuji sikap Teme yang berani untuk menghadapi risiko demi mencapai impiannya. Walaupun sikapnya agak terburu-buru, namun saya tetap menyadari bahwa tanpa keberaniannya itu, sudah pasti dia tidak akan merasai pengalaman berharga seperti hari ini. Seterusnya, saya juga berpendapat bahwa buku ini sesuai dijadikan sebagai novel dalam komponen sastra tingkatan 5. Hal ini dikatakan demikian karena novel ini memberikan inspirasi kepada para pelajar bahwa bakat yang terpendam yang ada dalam diri masing-masing sememangnya boleh digilap dan mungkin merupakan kunci utama untuk mereka berjaya suatu hari nanti. Di samping itu, saya juga dapat mengesan bahwa penggunaan bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah cukup mudah untuk difahami oleh para pembaca. Seterusnya, saya akan meneruskan resensi buku saya dengan 4 buku yang lain. Dan buku yang pertama merupakan sebuah karya Muhammad Ghazali Toche yang berjudul Ekspedisi. Buku ini diterbitkan oleh Utusan Publications Sendirian Berhad pada tahun 2001. Cerita dan tema di sebalik buku ini mengisahkan kegigihan dan keberanian Hadi serta rakan-rakannya dalam mencapai impian mereka dengan mengikuti suatu pengembaraan. Novel yang seterusnya pula merupakan sebuah karya penulis terkelar negara, yaitu Haiza Najwa yang bertajuk Potret Dua Wajah, diterbitkan oleh grup buku Karangkraf pada tahun 2014.
Tema utama dalam novel ini adalah kegigihan. Contohnya Aisyah, Iman, dan Cikgu Mas Rizal. Gigih dalam menyiasat peristiwa sebenar sebalik kisah yang menyimpadannya. Saya beralih ke novel yang ketiga pula, yang bertajuk Seteguk Karang, karya Tuan Farida Said Abdullah. Novel ini terbitkan pada tahun 2000 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jalan cerita untuk buku ini mengisahkan ketabahan 3 orang adik-beradik, yaitu Anis, Kak Maisarah, dan Anita, dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup selepas kematian kedua-dua ibu bapa mereka. Dalam pada itu, saya juga telah membaca sebuah buku bertajuk Cikgu, Saya Suka Pergi ke Sekolah, karya Hazwani binti Muhammad Dah. Buku ini diterbitkan oleh Humaira Publications pada tahun 2014 dan mengisahkan pengalaman Cikgu Hazwani dan Cikgu Sorayalin dalam kegigihan mereka mendidik para pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman untuk menjadi manusia yang mengenal erti kemanusiaan. Seterusnya, antara nilai murni dan pengajaran yang paling menonjol sudah pasti mengenai nilai kegigihan. Kita hendaklah gigih dalam melakukan apa-apa sahaja perkara, tidak kira dalam mengejar impian, dalam menjalankan amanah atau menegakkan kebenaran. Kerana kesemua aspek tersebut merupakan perkara yang signifikan dalam membentuk pribadi yang terbaik. Konklusinya, melalui penghayatan terhadap novel ini, saya dapat mengaplikasikan sifat terpuji daripada watak yang menyelesaikan masalah mengikut keadaan dan situasi, berpandukan kaedah yang bersesuaian. Seperti yang dilakukan oleh pemimpin kita yang berupaya memikirkan strategi yang bernas dalam mengharungi ancaman wabak pandemik COVID-19 yang melanda seantero dunia secara mendadak tanpa amaran. Oleh itu, saya menyeru kepada Anda semua agar bersama-sama mengamalkan budaya membaca dan menjadikan novel Pelukis Jalanan sebagai novel pertama untuk Anda baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.